Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurisa akan melaporkan untuk berita Awana. Luka di hati belum sembuh, dapat pula luka di muka. Nama Hafiz Rashdi menjadi bualan apabila pelakon yang dicerami isterinya, dan ditambah lagi apabila di mana syahada iaitu isteri kepada Hafiz Rashdi membuat laporan mendakwa dirinya ditumbuk oleh suaminya. Kini Hafiz Rashdi diperintah untuk menjalani pemeriksaan di Hospital Bahagia. Selama ini Hafiz Rashdi senyap bukan disebabkan dia melayan kontroversi-kontroversi yang menyerang dirinya. Sebab kata orang, dikulu menjadi manikam, dimuntah menjadi sekam. Bagi Hafiz Rashdi, diam itu lebih baik daripada berkata-kata. Berikut adalah keratan video akhbar tentang perkembangan isu Hafiz Rashdi. Sepatah kata dia Hafiz. Dia lepaskan guam saya dengan Jami. Selepas tu dia akan pergi ke hospital untuk mendapat rawatan. Kita akan balik ke sini pada 9 Jun untuk sebutan selepas mengetahui status kesihatan mental beliau. Pihak pendakwan mempunyai kuasa untuk buat permohonan sebegini. Mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk membuat ruling sewajarnya. Kelonggaran yang mahkamah bagi, kita akan bawa dia sendiri. Hafiz menafikan tuduhan menumbuk syuhada. Apa yang Datuk boleh ulas? Mahkamah akan tentukan selepas perbicaraan penuh pada peringkat ini peramatan untuk kita membuat satu conclusion sama ada kejadian itu berlaku ataupun sebaliknya. Dia pun tidak mengaku salah. Mahkamah perlu dengar semua terangan. Lepas tu mahkamah akan tentukan. Keganasan boleh diertikan sebagai satu bentuk kekejaman dengan sengaja, sama ada dalam bentuk penganiayaan fizikal, mental, seks dan pengabaian tanggungjawab. Institusi keluarga yang terdiri daripada suami, isteri, anak-anak dan keluarga yang tinggal di dalam sebuah rumah. Keganasan keluarga pula boleh didefinisikan sebagai suatu kelakuan yang disengajakan untuk mendera orang lain serta membinasakan harta benda. Keganasan keluarga juga boleh digambarkan sebagai sesuatu kelakuan dengan niat untuk mencederakan secara fizikal terhadap individu yang lain. Keganasan dan keluarga juga dapat ditakrifkan perbuatan yang termasuk secara seram, sentuh, gangguan, kekejaman fizikal dan mental, penganiayaan seksual atau apa-apa perbuatan pencerobohan atau aniaya. Mengikut perspektif agama Islam, keganasan atau penganiayaan oleh suami akan digelar sebagai nusyuz, di mana suami menahan hak isteri seperti nafkah atau batin, tidak berlaku adil dalam giliran atau meninggalkan isteri, bersikap garang serta menyeksa dan memukul isteri tanpa alasan. Mengikut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Seksyen 2 Keganasan Rumah Tangga, kebanyakan keganasan keluarga terhadap isteri berlaku dalam bentuk keganasan fizikal dan mental atau kedua-duanya sekali. Keganasan fizikal menyebabkan seperti pukulan dengan tangan atau menggunakan objek keras atau tajam, menyumbuk, menikam, menendang dan mencekik. Keganasan fizikal akan membawa kesan yang mendalam kepada mangsa. Seterusnya, kita beralih kepada wartawan Syakina yang bersiaran di Shah Alam untuk memancarkan fakta bagi isu keganasan rumah tangga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafina Binti Ramli, wartawan anda hari ini yang akan mewawancarakan fakta-fakta isu keganasan rumah tangga. Seperti yang anda ketahui, keganasan dalam rumah tangga semakin menjadi-jadi di dalam negara kita. Jadi apakah punca yang sebenarnya? Pertama, penyalahgunaan dadah merupakan antara punca utama keganasan rumah tangga berlaku. Hal ini kerana penyalahgunaan dadah juga boleh menyebabkan seseorang itu mengasari ahli keluarganya, seperti pengambilan alkohol yang tidak terkawal, juga boleh memberikan banyak kesan yang negatif dan besar terhadap diri seseorang itu. Ia juga boleh mempengaruhi kognitif dan pertimbangannya. Bunuh diri kerana dadah sabung. Ini anak Mia lah ni. Sampai lepas tu buat khabar lagi. Malu kakak kita. Ya, anak Mia ni. Hei. Betul lah. Yang ambil dadah akulah, bukan mak akulah. Kau tengok sini. Hei, pekat. Weh Siti, ayah kau mati sebab dadah kan? Minggu depan, kalau kau nak bayar, lagi teruk daripada yang aku buat. Siti takut. Siti jangan takut, Mama adik sayang. Jangan biarkan keluarga anda
menderita kerana dadah. Seterusnya, kegagalan mengawal kemarahan atau sikap panas baran. Kegagalan untuk mengawal kemarahan dan sikap panas baran sesetengah pasangan merupakan salah satu punca keganasan dalam rumah tangga berlaku. Sikap panas baran ini menyebabkan sesetengah pasangan ini hilang pertimbangan sehinggakan sanggup memukul anak-anak dan isteri masing-masing. Mereka tidak dapat mengawal emosi mereka ketika marah. Sebagai contoh, si suami cepat naik tangan apabila anak-anak dan isteri membuat kesilapan yang kecil. Hal ini menyebabkan keganasan dalam rumah tangga berlaku yang akan meninggalkan trauma kepada anak-anak dan pasangan masing-masing. Timbalan Menteri Perbagulan Wanita berkata, berdasarkan statistik pada tahun ini, masalah panas baran adalah punca keganasan rumah tangga tertinggi yang membabitkan 71 mangsa wanita dan 14 lelaki. Seterusnya, perselisihan faham juga merupakan faktor berlakunya keganasan dalam rumah tangga. Hal ini kerana dalam sesebuah rumah tangga itu banyak perselisihan faham yang boleh berlaku. Contohnya, apabila ada masalah kewangan, masalah hubungan intim dan masalah berkaitan dengan anak, pasangan akan berkelahi dan ini boleh menjurus kepada masalah keganasan rumah tangga. Masalah perselisihan faham sering terjadi di antara suami isteri akibat kurang berkemahiran komunikasi. Apabila timbul sebarang konflik dalam rumah tangga, seringkali kata-kata kesat dan negatif yang didengarkan untuk tujuan menyakitkan hati masing-masing. Sekian, terima kasih dari saya. Okey, seterusnya kita beralih kepada wartawan Najihah yang bersiaran di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur untuk mewawancarakan langkah-langkah mengatasi bagi menangani isu keganasan rumah tangga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Nurul Najah binti Muhammad Zarif berdiri di sini untuk menegaskan tentang langkah-langkah untuk menangani isu keganasan rumah tangga di kalangan masyarakat sekeliling. Seperti yang kita tahu, keganasan rumah tangga banyak memberi impak yang negatif kepada diri saya sendiri maupun masyarakat dan negara. Justru itu, kita harus menangani isu rumah tangga dengan lebih mendalam supaya isu keganasan rumah tangga dapat dielak dan dibendung dengan lebih baik. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah yang pertama untuk menangani isu-isu keganasan rumah tangga. Yang pertama ialah kita harus mendapatkan hikmat daripada pihak kaunseling. Hikmat kaunseling perlu dilakukan sebelum memasuki alam perkahwinan dan selepas memasuki alam perkahwinan agar mereka dapat memahami tentang kewajipan dasar-dasar sesuatu perkahwinan. Mereka perlu menitikberatkan tentang isu-isu keganasan yang mungkin berlaku dalam sesebuah keluarga. Ini amat penting kerana dapat mengelakkan dan menghalang sesebuah keluarga daripada berkecai akibat keganasan yang berlaku di dalam sebuah keluarga. Selain itu, langkah-langkah yang perlu kita menangani daripada isu keganasan rumah tangga iaitu melalui tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang ini amat perlu dan diambil dengan lebih serius dan sewajarnya untuk membendung daripada isu dengan lebih berleluasa. Masyarakat kita sudah tidak mengendahkan tentang kes-kes keganasan ini. Oleh itu, pihak kelulusan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 telah melindungi mangsa keganasan rumah tangga yang akan berlaku. Menurut akta ini, mangsa boleh didenda tidak melebihi 4,000 dan penjara tidak lebih setahun. Ini akan mengelakkan daripada mendera mangsanya kerana dia akan berfikir dua kali untuk melakukannya. Daripada undang-undang ini dapat mengelakkan keganasan rumah tangga dikurangkan dan dapat dielakkan. Akhir sekali, langkah-langkah menangani isu keganasan rumah tangga ialah peranan masyarakat dan media massa. Masyarakat setempat perlu mempunyai rasa tanggungjawab sosial untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Ini dapat mengajak paradigma masyarakat yang bersikap individualistik. Media massa pula harus berperanan secara proaktif sebagai sumber sebarang maklumat yang berwibawa dalam usaha untuk menyedarkan masyarakat tentang keganasan isu rumah tangga yang berlaku di negara kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada wartawan Syafina dan wartawan Najihah atas penerangan tadi. Kemudian kita beralih kepada wartawan Chong yang bertugas di lokasi Gombak untuk menerangkan jenis-jenis penderaan yang
berlaku dalam keganasan rumah tangga? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Putra Daud Nazim bin Suami akan menerangkan jenis-jenis keganasan rumah tangga dalam bentuk penderaan. Yang pertama ialah penderaan fizikal. Penderaan fizikal melibatkan penderaan yang menyakiti atau menyiksa tubuh badan mangsa dengan tujuan untuk menakut-nakutkan mangsa. Contohnya menampak, memukul, menikam, mencekik, membakar yang menyebabkan melecup dan membuat bubutan dengan menggunakan objek seperti senjata. Ini juga termasuk kesemua gerakan fizikal yang lekap seperti menumbuk, menendang, menarik rambut, kerosakan fizikal yang mencukupi untuk dirujuk ke hospital. Keganasan yang melampau boleh mengakibatkan kematian. Selain itu, bentuk bubutan baik secara lisan maupun bertulis untuk melakukan perkara fizikal juga dianggap sebagai penderaan fizikal. Penderaan fizikal dianggap berlaku walaupun tiada kesan lebam ataupun kerosakan fizikal pada badan mangsa. Ini ialah penderaan seksual. Penderaan seksual melibatkan sebarang bentuk hubungan seksual yang dipaksa ke atas mangsa oleh pendera. Ini adalah satu deraan untuk melakukan hubungan seks melalui bubutan. Tindakan menakut-nakutkan atau paksaan fizikal di mana mangsa dipaksa merelakan perlakuan seks yang tidak dikehendakinya ataupun memaksa seks kepada orang lain. Contohnya pencabulan, sumpah mahram, rogol, sentuhan tidak wajar, gangguan seksual, liwat, memaksa ibu melihat anak perempuan dirogol, memaksa bapa merogol anak gadisnya, atau suami memaksa isteri bersetubuh dengan lelaki lain. Dalam hal ini, mangsa boleh jadi kanak-kanak, orang dewasa atau warga emas. Penderaan seksual juga biasanya diiringi oleh penderaan fizikal dan psikologi. Akhir sekali, penderaan psikologi. Penderaan psikologi juga dikenali sebagai penderaan mental atau emosi. Penderaan ini berlaku apabila seseorang mengawal maklumat yang diperoleh oleh seseorang lain bertujuan untuk memanipulasi realitinya. Pendera menentukan apa yang boleh dipercayai atau tidak. Penderaan psikologi mengandungi perkataan-perkataan dan perbuatan yang penuh emosi yang sengaja direka bertujuan memaksa mangsa untuk tunduk kepada tekanan pendera. Ini menyebabkan kecederaan emosi kepada mangsa. Ia berlaku apabila mangsa dipaksa menonton aksi seseorang lain yang didera secara lisan, emosi, fizikal atau seksual. Penderaan lisan lazimnya menggunakan perkataan atau bahasa badan untuk mengkritik mangsa dengan tujuan merendah-rendahkan, memperlekehkan, mengugut atau menghina mangsa. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kemudian kita beralih pula kepada wartawan Afiq yang bertugas di lokasi Puchong untuk menerangkan kesan-kesan bagi isu keganasan rumah tangga. Assalamualaikum, nama saya Syarul Afiq bin Syari. Isu keganasan rumah tangga pada masa kini amat membimbangkan kita. Keganasan rumah tangga akan memberikan banyak kesan-kesan yang buruk. Dari aspek fizikal, keganasan rumah tangga akan mengakibatkan kecederaan berat atau ringan kepada mangsa sama ada isteri ataupun suami. Sebagai contoh seperti luka, lebam atau boleh mengakibatkan kecacatan kekal kepada mangsa. Oleh itu, hal ini perlu dititik beratkan kerana kesan fizikalnya kepada mangsa amat bahaya yang mungkin boleh meragut nyawa. Kes mendera suami atau isteri kian meningkat malahan lagi pada zaman pandemik ini. Hal ini kerana suami atau isteri berasa tertekan kerana menjalani kehidupan yang tidak stabil pada zaman pandemik ini. Hal ini mungkin kerana si suami atau isteri diberhentikan kerja atau dikurangkan gaji kerja mereka hingga membuat mereka merasa tertekan. Banyak liputan akhbar yang menyatakan tentang kes suami mendera isteri dan anak. Namun, kes isteri mendera suami juga kian meningkat dan menjadi tular di laman sosial. Masa keganasan rumah tangga pada masa kini bukan lagi
terhadap isteri tetapi juga suami. Statistik polis menunjukkan bahawa angka suami didera oleh isteri semakin meningkat setiap tahun, iaitu daripada 650 kes pada tahun 2010 ke 815 kes pada tahun 2011 dan 930 kes pada tahun lepas. Menurut laporan akhbar The Malay Mail, Naib Presiden Hayat Ehwal Wanita Angkatan Belia Islam Malaysia, Fadlina Siddiq berkata, suami sering diserang dengan menggunakan kayu golf, mop, penyapu, malahan juga ditampar oleh isteri mereka. Beliau turut berkata sesetengah suami pula mengalami penderaan mental apabila isteri merajuk, tidak bercakap selama berbulan-bulan lamanya atau tidak mengadakan hubungan intim untuk tempoh yang lama. Selain itu, keganasan rumah tangga boleh mengakibatkan kes penceraian antara suami dan isteri. Hal ini demikian kerana mereka berfikir bercerai ialah salah satu tindakan yang wajar dilakukan agar mereka boleh menghindari dari masalah ini berlaku. Islam memang mengizinkan penceraian, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membencinya. Itu artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Allah berfirman, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat ke-227. Isu penceraian ini dikatakan sudah menjadi barah dalam masyarakat di Malaysia. Peratus kadar pendaftaran penceraian juga sudah tidak terkawal, dan ini akan memberi kesan buruk dan perlu dicegah kerana penceraian ini akan memberi implikasi buruk juga kepada kehidupan sosial keluarga dan masalah sosial kepada anak-anak masa penceraian ini. Akhir sekali, ia akan memberikan kesan buruk kepada anak-anak. Anak-anak yang menyaksikan penderaan tersebut akan lebih mudah menjadi murung, menjadi takut dan berdiam diri. Anak-anak juga akan bertindak agresif terhadap orang lain kerana ia meniru perlakuan orang dewasa. Anak-anak akan berasa lebih tertekan dan trauma dengan pergaduhan ibu bapa mereka. Selain itu, anak-anak juga boleh menjadi pada masa penderaan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada wartawan Chong dan wartawan Nafiq atas penjelasan sebentar tadi. Kini kita bertemu kembali di seri pentas. Sebanyak 83% daripada 309 kes keganasan rumah tangga yang berpunca daripada penafian dada antara tahun 2015 hingga tahun lalu membabitkan mangsa wanita. Statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mencatat 3,573 kes keganasan rumah tangga secara keseluruhan dengan pelbagai faktor dalam tempoh yang sama. 6 faktor utama dari 25 faktor berlakunya keganasan rumah tangga adalah perselisihan faham, iaitu sebanyak 692 kes, panas baran 658 kes, masalah kewangan 327 kes, cemburu 312 kes, penagihan dada 309 kes dan campur tangan pihak ketiga 177 kes. Timbalan Menteri Pembangunan Keluarga Wanita dan Masyarakat berkata JKM turut melaporkan sebanyak 6,664 kes penderaan kanak-kanak. Sebagai kesimpulannya, keganasan keluarga ini biasanya berlaku dan dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Bermangsa akan mengancam mangsa dari sudut fizikal dan mental yang cukup membuat perasaan dan emosi mangsa tertekan. Sekiranya keganasan keluarga ini tidak dapat dibendung atau diatasi, fenomena ini akan meninggalkan kesan terhadap anak-anak, isteri atau suami, malahan terhadap komuniti. Kesan yang serius akan menghapuskan sikap kasih sayang, toleransi dan hormat menghormati sesama manusia. Penutup bagi ruangan kali ini saya memetik sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang berlaku baik terhadap isterinya, dan aku ialah orang yang berlaku baik terhadap isterinya.
Semua pihak turut disaran memainkan peranan penting dengan menjadi mata telinga pasukan terbabit. Dengan ini saya akhiri laporan untuk hari ini. Sekian terima kasih dari Berita Awana.